ASEAN setuju guna mata wang sendiri bagi aktiviti perdagangan. Kertas cadangan laksana semula projek HSR KL Singapura diteliti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. ASEAN secara prinsip bersetuju menggunakan mata wang negara masing-masing bagi aktiviti perdagangan di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia langkah awal mengurangkan kebergantungan ASEAN kepada mata wang dolar. Seterusnya merealisasikan hasrat Malaysia menubuhkan tabung kewangan Asia AMF. Dia permulaan awal iaitu persetujuan bersama untuk menggunakan dana kewangan negara masing-masing dan umpamanya ringgit dengan rupiah umpamanya ataupun baht dengan ringgit. Itu ada persetujuannya, mekanisme tentunya akan diserahkan juga dengan bank negara, ya, bagaimana boleh memudahkan. Dan kalau ini tercapai, maka dia tentunya mengarah langkah untuk menyediakan tabung kewangan kerana tidak terlalu bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Penubuhan AMF dicadang Datuk Seri Anwar sebagai inisiatif meningkatkan keselamatan dan kebebasan ekonomi rantau ini. Negara anggota ASEAN juga kekal dengan prinsip mempertahankan pelaksanaan konsensus 5 perkara 5 PC bagi menyelesaikan isu Myanmar. Sebarang penangguhan penyelesaian isu memberi kesan kepada negara jiran termasuk Malaysia yang menerima pelarian negara itu yang kini mencecah lebih 200,000 orang. Isu yang dianggap agak kontroversial atau rumit iaitu Myanmar juga dapat dirumuskan dengan lebih baik. Negara-negara nampak kekal pertahankan prinsip konsensus 5 perkara itu, iaitu yang menyentuh juga soal kemanusiaan, soal penyelesaian mengikut rukun hidup antarabangsa dan lain-lain, tetapi memberi ruang supaya ada kemungkinan secara tidak rasmi berunding terus, bukan saja dengan kekuatan atau pemerintah militer junta, tetapi juga dengan semua yang terlibat. Sidang Kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia melabuhkan tirainya hari ini. Sepanjang 3 hari persidangan, pelbagai isu serantau dibincangkan pemimpin-pemimpin negara anggota. Kehadiran Perdana Menteri yang julung kali membuat penampilan di pentas ASEAN antara yang mendapat perhatian. Dan untuk perinciannya kita bersama Muhammad Ashraf Ishak di sana. Ashraf, teruskan. Ya, benar Faris dan Hazel. Dengan tema ASEAN Matter, Epicentrum of Growth, pelbagai isu terkini melibatkan negara anggota ASEAN dibincangkan sepanjang 3 hari persidangan sidang Kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini. Dan para pemimpin turut membincangkan cabaran dan hala tuju bagi ASEAN yang dianggap oleh setengah pihak sebagai tidak relevan, berkesan dan memanfaatkan. Perkara ini sudah pastinya disanggah oleh Presiden Indonesia yang juga merupakan pengerusi ASEAN, Joko Widodo, yang menegaskan ASEAN mampu menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang sebagai satu ikatan kekeluargaan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat penampilan sulungnya di pentas ASEAN ini turut menekankan keperluan ASEAN untuk mempertahankan kebebasan dan maruahnya selain mampu memikirkan pendekatan lain untuk terus maju ke hadapan. Beliau juga turut mengalu-alukan deklarasi pemimpin ASEAN dalam memajukan ketersambungan pembayaran serantau dan mempromosikan transaksi mata wang tempatan. Dan antara yang menarik juga untuk saya kongsikan adalah cadangan Malaysia yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengesyorkan penumbuhan dana kewangan ASEAN, dana kewangan Asia ataupun ASEAN Monetary Fund AMF, yang agar dapat untuk memahami dengan lebih baik realiti dan keperluan negara-negara di rantau ini. Dan Datuk Seri Anwar juga turut menyuarakan pandangannya agar negara-negara anggota ASEAN menunjukkan keyakinan dan kesedaran
persediaan yang lebih tinggi bagi menerapkan visi Komuniti ASEAN pasca 2025 dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ujarnya visi tersebut juga adalah selaras dengan inisiatif Malaysia Madani. Dan kalau dapat saya kongsikan juga perjalanan program sepanjang 3 hari persidangan ini, ianya sangat padat dengan pelbagai mesyuarat dan perbincangan. Selain pertemuan 2 hala pemimpin negara ASEAN di sela-sela persidangan bermula dari awal pagi hingga ke waktu malam, dan Datuk Seri Anwar sendiri turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan 6 pemimpin negara ASEAN serta bersama dengan Presiden ASEAN Development Bank Masatsugu Asakawa, dan juga akan turut mengambil bahagian dalam perbincangan suamuka antara pemimpin-pemimpin ASEAN dengan perwakilan perhimpunan antara Parlimen ASEAN, Beli ASEAN, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan pasukan petugas peringkat tinggi mengenai Komuniti ASEAN Wawasan Pasca 2025. Selain itu juga Datuk Seri Anwar turut mempengerusikan sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina ke-15 selain menghadiri sidang kemuncak segitiga pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand ke-15 yang berlaku di antara sidang kemuncak ASEAN pada kali ini. Dan penganjuran sidang pada kali ini mengumpulkan kira-kira 1,000 delegasi dari 10 negara ASEAN selain Timor Leste yang hadir buat kali pertama sebagai negara pemerhati pada sidang ini. Dan sidang kemuncak seterusnya dijadual akan turut dihoskan oleh Indonesia pada akhir tahun ini di Jakarta. Dan setakat itu saja perkongsian saya bersama dengan jurukamera Khairul Azwan dari Labuan Bajo Indonesia bersama dengan sidang kemuncak ASEAN ke-42. Kita kembali bersama rakan tugas Hazel dan Faris yang Saburi. Silakan. Ashraf Ishak, terima kasih. Dan seterusnya, Malaysia berada pada kedudukan ke-75 tahun lalu dalam Indeks Keganasan Global GTI. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia kedudukan lebih baik berbanding kedudukan ke-68 tahun sebelumnya. Tahap keganasan dan penangkapan dilakukan tertinggi pada tahun 2016. Di mana terdapat 126 mereka yang disyaki sebagai penganas ditangkap. Ianya menurun pada 107 pada tahun 2017 dan pada tahun lepas terdapat 2 saja tangkapan, dan pada tahun ini na'udzubillah tidak ada sebarang tangkapan yang dilakukan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi Kawalan Keganasan JPTKK 2023. Setakat Mac 2023, Malaysia telah meratifikasi 10 instrumen keganasan daripada keseluruhan 19 instrumen menyokong langkah menangani keganasan di peringkat antarabangsa. Kertas cadangan pelaksanaan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura yang membabitkan pelaburan swasta sedang diteliti Kementerian Pengangkutan. Menterinya Anthony Loke berkata perkara itu antara dibincang bersama Menteri Pengangkutan Singapura S. Iswaran semasa pertemuan 2 hala hari ini. Memang ada beberapa syarikat swasta dari Malaysia yang ada minat untuk melaksanakan projek ini. Namun begitu, kita perlu meneliti model pelaksanaan, model pembiayaan dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan kerja ke projek Sistem Transit Rapid RTS bersama Menteri Pengangkutan Singapura di Johor Bahru. Lebih 300 juta ringgit diperuntuk untuk pembangunan dan naik taraf infrastruktur di seluruh negara menerusi program sentuhan kasih jelajah Malaysia Madani. Daripada jumlah tersebut, lebih 10 juta ringgit disalurkan kepada kerajaan Johor bagi menyelesaikan beberapa isu berkait kemudahan awam. KPKT sediakan sentuhan kasih sayang melebihi 300 juta ringgit untuk rakyat yang dikasihi. Berita baik untuk Johor Bahru, pada hari Isnin saya telah diperkenan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Okay. Selepas itu saya akan mengumumkan beberapa pengumuman peruntukan sebagai sentuhan kasih sayang Kerajaan Persekutuan kepada warga Johor untuk menyelesaikan masalah penurapan jalan, naik taraf medan serela, pembersihan tandas awam, pembinaan taman rekreasi. Saya janji peruntukannya lebih 10 juta ringgit. Beliau ditemui pada Majlis Jalinan Muhibah KPKT sempena Aidilfitri.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan meneruskan formula pembahagian subsidi kepada penternak ayam, daging dan syarikat pembekal biarpun ada permintaan agar ia diagih sama rata. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kerajaan tidak campur tangan dalam pembahagian subsidi itu. Sebaliknya, penternak dan syarikat pembekal perlu berbincang sesama mereka. Beliau yang ditemui selepas menyempurnakan Majlis Perhimpunan dan Ramah Mesra bersama warga KPKM berkata perundingan itu perlu untuk mendapat perkongsian keuntungan dan subsidi yang betul. Kerajaan berpegang dengan pelaksanaan sebelum ini iaitu pada nisbah 10 sen bagi penternak dan 70 sen kepada syarikat pembekal. Media sebelum ini melaporkan Persatuan Peternak Ayam mahu kerajaan mempertimbangkan pembahagian subsidi berkenaan dengan nisbah 50-50 bagi mengelak gulung tikar berikutan kos operasi yang semakin meningkat. Kerajaan dengan kerjasama Persatuan Semen dan Konkrit Malaysia serta pemaju perumahan swasta akan menawarkan harga semen pada kadar berpatutan untuk manfaat pemaju rumah mampu milik. Ikhtiar ini menumpukan kepada kategori rumah mampu milik berharga RM300,000 ke bawah yang akan memanfaatkan golongan B40 dan M40 dengan pengurangan harga rumah maksimum sehingga RM5,000 mengikut jenis rumah, jenis dan harga rumah. Bertemu kembali. Malaysia akan bersemuka dengan pemimpin negara anggota Kesatuan Eropah EU untuk memastikan ekspor produk kelapa sawit yang diekspor ke EU tidak disekat apabila peraturan bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR dilaksana. Pertemuan akan dilakukan di Brussels, Belgium hujung bulan ini. InsyaAllah misi ke Brussels untuk berjumpa dengan kepimpinan di peringkat EU dengan pelbagai lapisan kepimpinan mereka termasuk pihak industri untuk kita melakukan engagement dengan mereka untuk mendapat penjelasan sebenarnya dengan pengenalan EUDR itu ianya tidak akan menjejaskan terutamanya pekebun kecil. Kedua, tidak akan ada tindakan sembrono di mana bila produk kita sampai di sana ianya akan disekat dan sebagainya. Dan untuk itu kita nak adakan jalinan supaya hubungan antara kita ini memahami antara satu sama lain. Sebab di Malaysia kita juga memberi komitmen bahawa pematuhan kepada alam sekitar, pematuhan kepada segala standard antarabangsa termasuk forced labour dan sebagainya akan kita laksanakan. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Sri Satria. Berdasarkan statistik jumlah pesakit diabetes yang dikeluarkan Wysovita 2023, Malaysia kini menduduki tangga ke-12 dunia. Dan Malaysia juga mempunyai jumlah pesakit diabetes tertinggi di Asia Tenggara. Menunjukkan rakyat sebenarnya perlu lebih fokus dalam aspek penjagaan kesihatan dan pengambilan makanan. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinnasamy. Sehingga kini lebih 4 juta rakyat Malaysia menghidapi diabetes dan boleh meningkat ke 7 juta orang menjelang tahun 2025. Malaysia mempunyai kes kencing manis yang paling tinggi di Western Pacific region. Sehingga kini, kita ada lebih 4 juta rakyat Malaysia yang hidup dengan diabetes dan dianggarkan by 2025 akan meningkat sehingga 7 juta kalau kita tidak berwaspada. Our prevalence rate is over 30%. Kita mesti amalkan gaya hidup yang aktif, cari masa untuk bersenam, makan makanan yang seimbang dan diselaraskan dengan masalah perubatan kita. Musim perayaan khususnya Aidilfitri yang sinonim dengan rumah terbuka dan pelbagai juadah enak antara cabaran bagi setiap individu untuk mengamalkan pemakanan sihat. Rakyat perlulah peka demi kesihatan, jagalah kesihatan semasa mengambil makanan, terutamanya barangan seperti barang manisan, air manis dan sebagainya, dan juga kurangkan pengambilan jenis minyak untuk mengurangkan kolesterol, dan juga tahap obesiti juga kian meningkat.
dan saya sarankan supaya masyarakat lebih berhati-hati bila menjamu selera dengan memfokuskan kesihatan. Especially kepada warga emas ialah untuk sentiasa melakukan check up. At least tahun sekali kita kena check up kita punya pressure, kita punya paras gula, kita nak tahu tahap buah pinggang, hati, ujian air kencing. Jadi ini semua pentinglah untuk kita dapat detect dari awal. Sehingga kini Malaysia mempunyai hampir 4 juta pesakit diabetes. Ini jelas menunjukkan impak negatif dalam aspek kesihatan di negara kita. Justru kita perlu mengamalkan cara pemakanan yang seimbang dan berkhasiat dalam memastikan kesihatan tubuh badan kita terjamin. Selain itu, laksanakan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dalam memastikan kesihatan tubuh badan kita dapat dipantau dengan secara lebih teliti. Muhajir Nasami, RTM.